Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan. Ada tadi antara tuan-tuan dan puan dekat sini yang pernah attend sesi yang sama sebelum ni? Tak ada, semua masih baru. Okey, so hari ini kita nak berbincang, tentang managing disciplinary issues. Saya difahamkan tuan-tuan dan puan semua ialah ketua jabatan tu, berarti ketua lah, kan? Saya kata ketua, jangan takut dengan ketua betul. Betul keluarga. Leader, kan? Pemuda. Okey, jadi hari ini apa yang kita nak buat sepanjang hari ini ialah kita nak tengok macam mana cara seseorang ketua tu boleh menguruskan disiplin staf dia, dan kita akan fokuskan kepada kes-kes disiplin yang kita anggap common berkaitan dengan attendance. Lagi isu apa yang berkaitan dengan disiplin? Bergaduh. Apa dia? Isu apa? Tidak mendengar arahan. Tak dengar. Lawan. Lawan. Nama pokok operasi tentera kan? Kerja dia berlawan lah. Jadi apa isu yang common yang tuan-tuan dan perempuan biasa kena tempuh dengan staf masing-masing? Bertengkar sesama dia orang ke dengan ketua? Dengan semua dia bertengkar. Buat tegak namanya. Lagi malas kerja. Lagi ada lagi. Saya kalau saya tak pakai mic boleh dengar? Aduh, Sama-sama. susah nak tulis. Dua-dua tangan berisi kan. Minta maaf lah ya, saya ni orang yang merendah diri, tak cukup tinggi. Bertengkar, datang lambat, apa lagi tadi ya? Melawan. Lagi yang tipu MC dia. Boleh nampak ya saya dekat bawah ni? Boleh nampak tak? Nampak. Ada lagi? Apa dia tu? Apa? Tipu apa? Tipu pekerja? Tipu. Apa yang dia tipu? Mencuri masa. Cuci mata? Saya pun suka. Apa dia? Mencuri masa. Curi masa. Yang itu tadi ada yang sebut, saya rasa puan mana sebut tadi, malas. Malas, curi masa, banyak kan? Dan seterusnya lah. Jadi selama ni bila berlaku benda-benda macam ni, apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat ke atas puak-puak tu, makhluk-makhluk tu? Begitu HR. Refer HR. Tawakal. Kalau semua refer HR, apa boleh attend kursus ni? HR dulu. HR apa? Bagi nasihat. Kalau yang melawan tu nak bagi nasihat macam mana? Bagi nasihat dia lawan balik, bagi nasihat dia lawan balik. Kita cari root cause dia lah. Apa dia tuan? Cari root cause. Show cause. Root cause. Cari apa? Betul lah. Root cause dia. Cari root cause. Sebab pokok kalau kita nak bunuh, kita kena racun akar dia kan. Tebang tak cukup. Itu je selama ni yang dibuat. No wonder lah kena attend kursus ni. Okey, sebelum kita teruskan, tak gerak lagi. Kami tak gerak. Tadi Puan Faizah apa tadi? Puan Yana cuba mengintroduce. Jadi saya introduce sekali lagi lah. Nama saya Azam.
walaupun betul memang bapa saya kata masa saya dilahirkan dulu memang digunakan kereta Mazda, tapi saya rasa masa tu tak ada kena-kena, kebetulan saja agaknya. Bila saya beritahu dia pun terkejut, dia kata alah, dia pun tak perasan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil saya jangan Mazda, Azam. Saya daripada Adamas. Tadi pun Puan Yana pun dah explain. Adamas ni sebenarnya ini apa yang kita buat. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita lakukan sekarang ni. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh masuk ke dalam adamasconsult.com, kita punya website. Kalau nak cari apa yang kita buat selanjutnya, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pun saya rasa mungkin ada dekat universiti, Kolej Pengajian Tinggi sekarang ada. Kita nak mengaku anak-anak semua kat sekolah lagi. Kalau kat universiti tu macam dah tua sangat kan. Sekarang ni pun kita sedang cuba nak buat projek dengan institusi pengajian tinggi, sebab apa yang kita dapati, graduan kita sekarang ni bila dia masuk kerja, dia rasa macam tak kena dengan dia kan. Betul tak? So apa yang kita cuba buat sekarang ni ialah kita nak buat transition, proses transition. So beritahu dekat anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, beritahu kat universiti masing-masing kata ada masa depan ni. Okay, so sebelum kita start, tadi saya dah buat pre-test assessment verbally. Sekarang saya nak tuan-tuan dan puan-puan gunakan kertas dan pensel, whatever yang ada, gunakan buku nota ataupun tak bawa yang kita bagi tu, cuba buat pre-test ni. Just tulis soalan nombor 1, nombor 2, jawapannya apa. Ini perkara biasa ke Ijaz ni? Kan? Kalau kelas cuti tak dapat dengan ER atau MC, atau kalau ada public holiday hari Rabu, kalau tak Selasa, Khamis, atau kedua-duanya sekali ER atau MC, ada berlaku. Tak menung je, nampak sangat tak reti apa nak buat kan. Sebab benda ni berlaku kan, betul? Benda ni berlaku kan. Soalan kedua dah buat? Ini dah? Ada yang belum kah? Belum? Sudah? Sudah Ada yang belum? Okay, next. Major misconduct, maknanya salah laku berat. So yang mana salah laku berat, yang mana bukan? Sebab kalau salah laku berat, hukumannya kena berat, betul? So kalau salah laku ringan, hukumannya tak boleh hukuman berat. Tapi in the first place kena identify dulu salah laku tu berat ke ringan. Sebagai ketua kena tahu
tahu kan? Macam mana? Macam mana? Ingat senang tadi ketua. Ada benda-benda yang berkaitan dengan HR matters yang ketua kena tahu juga kan? Betul? Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun mesti buat sebahagian daripada HR punya function, human resource function atau harassment resource function. Sebab kadang-kadang sebagai ketua kena buat harassment juga kan. So dia akan jadi HR tu, dia akan jadi harassment resource instead of human resource. Betul? Okay. So objektif kita hari ni ialah kita nak tengok ni, ini yang kita cuba nak capai. Hopefully, insyaAllah kalau boleh, saya rasa dia boleh kot. Sebab contrary to popular belief, semua pekerja sebenarnya kena tahu tentang the fundamental of undang-undang pekerjaan. Sebab kita semua pekerja, semua kita ni pekerja. So kita kena tahu at least the fundamental provisions dalam undang-undang pekerjaan. Boleh ke tidak kalau bos kita suruh kita stay back hari itu pukul 5, tak balik kerja kan, pukul 5 kan, pukul 4:45 tiba-tiba bos kata hari ni semua kena stay back. Your boss beritahu dekat you all, kata hari ni semua kena stay back, kita ada projek besar besok, so kita kena siapkan hari ni juga. Boleh ke tidak kita kata I disagree boss? Boleh ke tak? So kalau you pula instruct your staff the same and dia kata sorry boss, I disagree, I nak balik, boleh tak you compel dia untuk stay? Tadi dengan kata boleh. So kalau your boss instruct you to stay back, you kata I disagree, boleh. Tapi kalau your staff, you instruct your staff to stay back, dia kata sorry boss, I dah plan, you tak beritahu daripada semalam, I nak balik pukul 5, boleh ke tak? Don't you know? Kata bos di sini ni, kalau tak faham lah kan, kata bos nanti macam mana? Okay, so benda-benda ni yang kita kena tahu. We need to know this. Alright. Konsep dia, apa yang saya akan buat hari ini, sepanjang hari ini, kita akan tengok peruntukan undang-undang kata macam mana. Kemudian kita akan tengok pula daripada undang-undang tu macam mana kita apply dia. Dan selepas kita tahu macam mana cara undang-undang tu, aplikasi undang-undang tu, dan terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk gunakan pengetahuan tu untuk enforce. Ini konsep kita hari ini. Okey? Boleh? Jadi sebab hari ini kita berbicara tentang undang-undang, setengah orang kata pasal undang-undang ni dry, so dia boring. So kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa nak tidur, silakan, saya takkan larang. Tapi yang rugi bukan saya tau. Okey? So kenapa kita kena tahu undang-undang? Because dalam undang-undang ni, kalau apa-apa kes berkaitan dengan pekerjaan sampai ke mahkamah perusahaan, maka mahkamah perusahaan dia cuma akan cari dua benda ni saja. Substantive fairness dengan procedural fairness. Dua ni je yang mahkamah akan tengok. Bila kita ambil tindakan ke atas pekerja tu buat aduan dan kes tu sampai ke mahkamah perusahaan akan tengok dua ni. Substantive fairness dengan procedural fairness. Ada ke tak ada dalam kes tu, dibuat ke tidak. Substantive fairness ialah tentang the principle, the basic principles, the rights and the duties. Jadi kalau staff tu kita arahkan dia untuk overtime, dia tak nak. Bila dia tak nak, maka kita pun hukum dia. Kenapa tak dengar cakap aku bos kot. Mulai daripada besok sila kemas barang-barang kau, jangan datang lagi dah, you're fired. Kes tu sampai ke mahkamah. Mahkamah akan tengok salah laku dia apa, hukuman ke atas dia apa. Yang itu dimasukkan dengan substantive fairness. Kemudian mahkamah akan tengok pula kepada procedural fairness. Procedural fairness ni macam mana cara staff ni dikenakan tindakan disiplin. Apa prosedur yang bos dia dah buat. So kalau dua-dua ni, procedural fairness dengan substantive fairness ni ada, maka mahkamah akan berpihak kepada majikan. Kalau tak ikut dua-dua syarat tu, salah satu tak ada atau kedua-duanya tak ada, maka mahkamah akan berpihak kepada
pekerja. Okay, so hari ini kita nak tengok substantive fairness dengan procedural fairness tu. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak menguruskan disiplin staff masing-masing, dekat mana kena tengok substantive fairness dan dekat mana nak kena tengok procedural fairness. Undang-undang pekerjaan di Malaysia, tak pula, sumber undang-undang di Malaysia datang dari mana? Sini betul? Lagi? Legislatif, Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Lagi? Common law. Common law ni kurang tepat, tetapi itu istilah yang digunakan di Malaysia merujuk kepada kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah. Bila mahkamah buat keputusan apa-apa kes, maka keputusan mahkamah tu, kata-kata hakim tu punya kata-kata menjadi undang-undang. Dahsyat jadi hakim lah. Apa dia cakap, yang itu jadi undang-undang. Kan? Macam kita sebagai ibu bapa kan, kalau kita bagi perintah dekat anak-anak kita suruh buat, dia kata, kenapa saya kena buat? Because I told you so. Kan? So macam kata-kata tu menjadi undang-undang. When I say so, that becomes the law. Itu peranan mahkamah. So bila apa yang hakim cakap tu, itulah undang-undang. So itu common law. Dahsyat dari hakim, seronok dari hakim. Salah cakap, undang-undang tu jadi tak betul. Statutory interpretation rules ni ialah perkara-perkara yang kita kena tahu bila kita baca akta. Kita tak baca akta memuta tuli macam kita baca novel. Akta kita kena baca ada rules dia, ada 6 rules dalam mentafsir data. Macam nak tafsir Quran kan, mana boleh tafsir suka-suka. Ada cara-cara dia. Akta dengan undang-undang pun ada rules macam mana cara kita nak baca dan kita nak interpret. Ada 6. Kita takkan go into detail on that hari ini. Yang last kali tu macam kopi, tapi bukan kopi. Expresso unius es inclusio ulterius. Apa maksud dia tu? Bahasa Latin. Lawyer, biasalah kan lawyer kan. Lawyer ni kan bodoh. Dah ada dalam bahasa Inggeris, dia nak guna juga bahasa Latin ke bahasa Greek ke. Tak tahu kenapa. Mengarut betul. Tu adjustum generis. Adjustum generis rule. Maksud dia apa tu? Maksud dia generalist. Sebut je lah generalist kan. Pakai bahasa-bahasa ni kenapa? Dia ingat dia pandai. Dan dalam akta juga kita tahu, yang biasa baca akta akan jumpa ni kan, this rule. Kalau undang-undang tu kata must, wajib, biasa apa perkataan kita jumpa dalam akta? Kita akan jumpa perkataan ni, betul? So kalau jumpa perkataan and, shall, kalau dalam bahasa Melayu hendaklah, maksudnya tak ada option. There is no option. Kena buat. Kena buat. Kalau jumpa perkataan macam ni, or, lebih pula. Dalam bahasa Melayu pula, atau maksudnya ada option. Boleh pilih, atau nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Atau may. Hampir tak perlu may. Sepatutnya satu lagi, may. May, M-A-Y. So ada berapa akta yang berkaitan dengan pekerjaan di Malaysia yang tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar? Tak pernah, serius. Employment Act, betul? Itu baru ketua. Sebab nak manage staff, kena tahu undang-undang. Dan kita sebagai pekerja, kita pun pekerja tau. Kita pun kena tahu undang-undang. Kalau tidak, kita kena bully. Sebagaimana kita bully staff kita. Kan, dia orang tak tahu undang-undang, kita bully ikut suka lah. Kita pun tak tahu undang-undang, bos kita pun bully kita ikut suka je. So macam mana kita nak pertahankan hak kita sebagai pekerja dan sebagai ketua? So ada Employment Act. Betul? Lagi? KT ada union? Ada? So sepatutnya kena tahu juga pasal ni. Dan ini. Dan tu dia.
sebenarnya kan, baru tahu dah. Biasanya kan Employment Act ni kan, ada lain tu. Ada berapa tu? Boleh kira, ada berapa? Berapa? 12. Sebenarnya ada lebih daripada 30 akta berkaitan dengan pekerjaan sahaja. Dekat situ 12 je sebab tak cukup ruang. Saya pun tak tahu mana letak lah. So saya letak apa yang muat je lah. Ada 12 kat situ. Sebenarnya ada lebih daripada 30 akta yang berkaitan dengan pekerjaan sahaja. Itu baru akta, belum common law lagi. Yang kita biasa pakai seharian kalau di KT ni sebab ada union yang ini. Bukan HR je kena tahu benda ni. Tuan-tuan dan perempuan kena tahu sebab tuan-tuan dan perempuan ada staff. Dia orang tu pekerja. Dan tuan-tuan dan perempuan juga pekerja. Ada bos. So kita kena tahulah juga. Kan? Kalau tidak macam mana kita nak defend diri kita kalau bos kita bully kita? Dan macam mana pula kita nak uruskan staff kita kalau kita tak tahu boundary sempadan apa yang kita boleh langgar dan yang kita tak boleh langgar. So kita kena tahu. Sebab kalau kita langgar sepadan tu, dia buat aduan, siap lah. Dan saya juga difahamkan apa yang saya akan beritahu tuan-tuan dan perempuan hari ini, pengetahuan hari ini yang tuan-tuan dan perempuan akan tahu ni akan juga dikongsi kepada semua warga KT. Maksudnya lepas ni, bila dia orang pun dah tahu dia orang punya hak, dan you cannot buat uruskan dia orang, treat dia orang sesuka hati lah. Okay? Itu konten, ingredient kepada 3 akta yang penting ni. So at least kita kena tahu tentang 3 akta ni. But today bukan sesi untuk tengok konten 3 ni. Not today. Today kita nak pergi to something else. So yang ini kalau tuan-tuan yang berminat nak tahu pasal ni, especially this one, kena beritahu Cik Suhaimi. So dalam Employment Act, yang ini pun kena tahu, KT ada dekat Sabah Sarawak lah, tapi Employment Act hanya terpakai di Semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak Employment Act tak pakai. Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Baru tahu ke? Itu dia. Kalau kena transfer ke Sabah, tiba-tiba berlaku sesuatu, cakap dekat bos, bos tak baca akta ke? Akta kerja 1995. Bos kata, sini Sabah tau, kita tak pakai akta tu. Memang tak pakai. Di sana mereka gunakan ni, Sarawak Labour Ordinance 1952, Sabah Labour Ordinance 1950. Akta kerja tak laku kat sana. Jadi baru-baru ni, Januari 2023, berlaku pindaan, betul? Kepada akta kerja. Akta kerja je yang dipindah, Sabah Sarawak Labour Ordinance tak ikut sekali. Jadi kalau staf daripada Sabah transfer ke Semenanjung, hak dia di bawah undang-undang pekerja berubah. And vice versa. Dia tak sama. Sebelum pindaan Januari 2023 ni, almost identical. Semua peruntukan dalam akta kerja EA, disebut EA lah, Employment Act, dengan SMO, Sabah atau Sarawak Labour Ordinance, almost identical. 99% identical. Tapi bila berlaku pindaan kepada akta kerja Januari 2023, dia dah tak sama. Sangat besar perubahan dia. Yang kita kena tahu tentang pindaan itu ialah apa yang dimaksudkan dengan pekerja. Adakah tuan-tuan dan perempuan tahu bahawa sebelum pindaan 2023, all of you, semua tuan-tuan dan perempuan ni tidak dianggap sebagai pekerja di bawah undang-undang. Do you know that? Do you know that? Pindaan 2 Januari 2023, berkuat kuasa 2023 baru-baru ni, jadual pertama akta kerja dipindah. Jadi yang dianggap sebagai pekerja di bawah undang-undang dibagi kepada 2 kategori. Kategori pertama yang ini. Kategori yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. So
So dia ada dua kategori, kategori 1, kategori 2, dan kategori 2 ni dia describe ikut apa kerja yang orang tu buat. Yang dipindah hanya kategori pertama. So akta kerja kata ni bermula berkuat kuasa Januari 2023, sesiapa sahaja yang dah sign offer letter ke kontrak ke apa ke dengan mana-mana majikan, maka dia dianggap pekerja. Ini termasuklah CEO. Dulu sebelum pindaan di Semenanjung hanya mereka yang bergaji bulanan 2,000 ke bawah dianggap pekerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni saya tahu gaji takkan 2,000 kot, mesti lebih. Jadi kalau gaji melebihi 2,000 tidak dianggap pekerja di bawah akta kerja sebenarnya. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan di Semenanjung dianggap pekerja. Maknanya akta kerja tertakluk ke atas tuan-tuan dan puan-puan. Dulu hanya kepada staf yang gaji bulanan mereka 2,000 atau kurang. Sekarang tak kira gaji berapa, dia sign kontrak dengan majikan dia, tak kira lah permanent ke, kontrak ke, part time ke, maka dia dianggap pekerja dan dilindungi di bawah akta kerja. Sabah dan Sarawak belum pindah. Yang ini Sabah dan Sarawak masih lagi menggunakan mereka yang bergaji bukan 2,000, 2,500 atau kurang sebagai pekerja. Gaji lebih daripada itu bukan pekerja. Jadi Sabah atau Sarawak Labour Ordinance takkan melindungi mereka yang bukan dianggap pekerja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kena transfer pergi Sabah, Sarawak, you are no longer protected by SLO. Ada kena pergi Sabah dan Sarawak? Tak ada. Jadi kalau staf tuan-tuan dan puan-puan di Sabah dan Sarawak, sebelum you take any action ataupun menguruskan mereka berdasarkan undang-undang, tengok dulu peruntukan dalam akta kerja dengan SLO lain. Kalau mereka itu pekerja, mereka tertakluk di bawah akta kerja ataupun di bawah SLO. Otherwise, they are not. Selain daripada yang bergaji bulanan, yang bahagian pertama ni, kategori kedua ni dia tengok kerja apa, jenis-jenis kerja. Jadi saya nak tanya, kalau dia driver dan gaji dia sebulan 7,000, adakah dia itu pekerja? Kalau dia driver, gaji dia sebulan 7,000, adakah dia pekerja? Sebelum pindaan, mereka yang bergaji 2,000 ke bawah sahaja pekerja. Okey? Tapi katalah dia itu driver, gaji dia 5,000, adakah dia dianggap pekerja di bawah akta kerja? Kalau di Sabah Sarawak gaji dia 7,000, dia driver, adakah dia itu pekerja? Are you sure? Operate or maintain mechanically propelled vehicle. Apa maksud dia? Operate or maintain mechanically propelled vehicle. Driver kerja dia apa? Bukan dia operate mechanically propelled vehicle dia. Ke kereta tak pakai propeller? What about foreman, mechanic? Gaji sebulan 7,000, 5,000 lah kata, tinggi sangat 7,000 kan, 5,000 sebulan. Sabah dan Sarawak, adakah mereka dilindungi di bawah Sabah Labour Ordinance atau Sarawak Labour Ordinance? Yes, because mereka pekerja. Ni, siapa yang masuk dalam kategori ni dia pekerja. Tepat tak? Okey? Faham eh? Jadi kalau selepas ni Malaysia dibanjiri dengan kereta elektrik yang tak ada propeller, kan, macam yang dah masuk Malaysia apa kan? Tesla, macam Tesla. So driver tu dibawa Tesla. Adakah itu dia mechanically propelled vehicle? Saya pun tak tahu. Kena tunggu kalau ada kes kat mahkamah, tengok mahkamah decide macam mana. Sebab kalau ikut akta,
straightforward. Ni. Dan remember tadi ada 6 rule of statutory interpretation. Betul tak? So bila ada statutory interpretation, salah satu daripada rule tu dia kata holistic approach. Maksudnya kita kena tengok apa intention, hasrat para legislator, maksudnya MP-MP kita dekat dalam parlimen tu, masa dia orang keluarkan undang-undang ni, apa ada dalam intention mereka, niat mereka apa? Adakah niat mereka nak melindungi golongan mekanik dan driver, atau adakah niat mereka nak melindungi golongan yang operate or maintain mechanically propelled vehicle? Jadi kalau kereta elektrik tak masuk. Rasa-rasa apa intention dia orang masa dia orang buat undang-undang ni? Undang-undang ni 1955. Kalau sebut kereta elektrik terperanjat orang zaman tu, mereka tak percaya. Jadi apa intention orang zaman tu? Dia nak protect driver kan dengan mekanik, betul? Jadi itu salah satu daripada 6 rules nak interpret akta tadi tu. Jadi walaupun akta kata mechanically propelled vehicle, kereta elektrik tak ada propeller, kalau sampai ke mahkamah, kemungkinan besar mahkamah akan kata intention of the legislative is to protect golongan yang driver dan mekanik rather than tengok jenis kereta. Probably, kita tak tahu because kes macam tu belum lagi sampai ke mahkamah. So kita kena tunggu. Kalau dah sampai mahkamah, tengok mahkamah buat macam mana. Sama ada mahkamah decide dulu atau parlimen pinda dulu. Sebab kereta elektrik is coming in, betul? Mercedes pun dah keluarkan apa? Saya tak tahu sebab saya tak akan Mercedes. EV something kan, EVS, EVE semua tu. BMW keluarkan apa? Saya pun tak tahu juga sebab saya tak pakai BMW. I think I something kan, dia start dengan I5, I7 macam tu lah. Proton? Proton tak ada kereta elektrik. Apa-apa hal pun kita kena tunggu kereta luar dulu masuk kan. Orang luar dulu tunjuk kat kita baru kita nak buat. Apa dah Malaysia ni kan? Marah. Ini Sabah dan Sarawak masih lagi menggunakan 2,500. Akta kerja dulu pun macam ni juga. Cuma 2,500 ni 2005 ni 2,000 saja kalau Semenanjung. Mungkin sebab cost of living sana lebih tinggi daripada sini. Ya ke? Kerja ada merah. Tak tahu, saya rasa kalau seafood tu kat Sabah lagi murah ni. Tetapi ada exception. Akta kerja, walaupun dia kata semua sekarang ni dah bekerja daripada CEO sampai ke bawah, almost semua ni sekarang ni tertakluk di bawah akta kerja, tetapi dia ada exception. Apa exception dia? Exception dia lah pada segi gaji. Kalau gaji dia 4,000 dan ke bawah, semua peruntukan dalam akta kerja terpakai. So, tuan-tuan dan perempuan tengok gaji masing-masing lah. Kalau gaji tuan-tuan dan perempuan 4,000 dan ke bawah, maka semua peruntukan dalam akta kerja terpakai. Tapi kalau gaji tuan-tuan dan perempuan 4,001 ringgit, maka dia ada pengecualian seperti berikut. Perkara-perkara berikut ni tidak terpakai ke atas tuan-tuan dan perempuan ataupun mana-mana pekerja yang gaji dia melebihi 4,000. Ni tak terpakai. OT tak terpakai. So kalau bos kata hari ni korang kena OT, kan, hari ni kena OT, buat OT. Tapi bila nak claim, bos kata tak boleh, gaji kau lebih 4,000. Kau claim tak apa, tapi kami tak wajib bayar. Tapi kalau gaji di bawah 4,000 dan ke bawah, buat OT, claim, company wajib bayar. Do you know this? Kan, dah tahu dah kan? Sebab benda ni kita dah beritahu dah pada sesi-sesi yang sebelum ni, termasuk HR masa tu. So HR, saya rasa dia orang dah buat, dia orang dah revise manpower budget. Sebab you all punya manpower budget dah jadi besar sekarang ni. Mereka yang bergaji 3,000 pun dah boleh claim overtime. Tapi ini Semenanjung sahaja. Semenanjung sahaja. So kalau kena transfer ke Sabah, katalah kalau HR tengok, jadi banyak sangat overtime ni, gaji 3,500 banyak sangat overtime, tak apalah, sementara belum pindah lagi SFO ni, kita transfer dia ke Sabah.
Tak payah bayar overtime. Sebab ini semenanjung saja. Shift work allowance ini ada shift work, ada shift allowance tak? Ada shift allowance Mereka yang bergaji 4,000 ke atas, company tak wajib bayar shift allowance tu walaupun dia bekerja shift. Kalau kena terminate, kena retrench atau retire pun, kalau gaji dia melebihi 4,000, syarikat majikan tak wajib bayar apa-apa benefits. Kalau gaji dia di bawah 4,000 ke bawah, maka majikan wajib bayar ikut peruntukan undang-undang yang minimum. Sebenarnya saja. But better lah kan daripada Sabah dan Sarawak, betul? Still better, right? Sabah dan Sarawak gaji melebihi 2,500, buat kerja OT, majikan tak wajib bayar. Di Semenanjung, kalau gaji dia 3,500, buat kerja OT, majikan wajib bayar OT. Punishment, ini pun peruntukan dalam undang-undang. Yang ini sama antara kerja dengan SLO. Ini sama. Yang itu kita kena tahu. Dari segi punishment, apakah jenis-jenis hukuman yang dibenarkan di bawah undang-undang? Kau selama ni main hukum ikut suka je. Staf datang lambat dia, "Oi, lah anak, pukul berapa kau datang ni? Kau ingat ni company bapak kau? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh?" Boleh ke tak boleh? Weh, bos kot. Aku bos ni. Boleh. Suka hati aku lah kan? Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya, memang bos. CEO pun bos. Tapi nobody is above the law. Not even the CEO. Nobody is above the law. Not even the CEO. Betul? Betul tak? Kau tak berani nak jawab. Sebab tak berani nak jawab itu merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang akan menghalang kita melaksanakan tugas sebagai ketua. Kalau benda tu betul, undang-undang kata macam tu, undang-undang. Kalau nak bangkang, jangan marah kat saya. Pergi parlimen lah. Di parlimen lah, buat undang-undang ni kat saya buat ke? Bukan saya buat, saya menyampaikan. Dan sebagai pekerja, kita kena akur, betul? Kita kena patuhlah pada undang-undang. Because nobody is above the law. I'm sorry boss, but this is what the law says. Bukan saya nak macam ni, saya pun tak nak. Saya sokong bos, saya tak nak ni. Tapi undang-undang bos. It's the law. What can you do? It is the law. What can you do? Saya setuju dengan bos. Ini memang tak boleh. Tapi bos, undang-undang kata boleh. But you must know the law first. Kalau cakap macam tu dekat bos, mereka kata, ya ke? Undang-undang mana ni? Tunjuk kat aku. Kita betul tak nak tunjuk kat mana. Kan ini masalah. That's why we have to know the law. Sama juga kalau staff kita melawan dengan kita. Tadi saya sebut melawan kan? Kita bagi instruction, staff melawan. Adakah itu menyalahi undang-undang? Kita melawan tu? Ada tak dia langgar mana-mana peruntukan undang-undang pekerjaan bila dia melawan? Insubordination, kat mana undang-undang tu? Ini kau sebenarnya tak ikut undang-undang pekerjaan ni. Ni melawan ni. So dia pun tanya balik, tunjuklah kat saya mana undang-undang tu, tunjuk. Lepas tu kita kata apa? Aku cakap ni undang-undang betul lah. Dah dia jadi balik macam tadi kan. I'm the boss, whatever I say, you have to follow. Dia tak jadi dah macam tu, tak boleh. Insubordination is a misconduct under common law. Dia tak ada dalam mata kerja, tak ada dalam SLO, tapi ada dalam common law. Nampak tak pentingnya sebagai pekerja, especially sebagai boss, we have to know the fundamentals of the law. Betul? Tapi kebanyakannya, bukan di sini saya tahu, almost semua syarikat dan organisasi, the bosses and the workers, they don't know their rights and duties. Dia cuma kata, ini hak saya sebagai pekerja, union bersama juga. Satu dul. Cakap kan lebih, ini hak kami sebagai pekerja. Cuba tanya dia orang balik, tunjuk dekat mana hak tu dalam undang-undang. Tunjuk. Boleh dia orang tunjuk? Dia orang boleh tunjuk tak? Kebanyakan trade union yang saya pernah alami sebelum ni, my experience, cakap kan, ini tak boleh ni, majikan tak boleh buat macam ni, menyalahi undang-undang.
Bila kita tanya balik, oh iya ke? Ada bahaya ni, bahaya, cuba tunjuk kat mana undang-undang tu. Undang-undang mana? Tunjuklah kat mana. Tak reti lah. Pernah ada satu syarikat, masa saya kerja di syarikat tu lah, union kata ini tak boleh, majikan tak boleh buat macam ni. Bila saya balik, dia jalan undang-undang ke? Ya. Undang-undang mana? Seksyen 24, dia kata. Seksyen 24 akta mana? Akta kerja lah. Takkan itu pun tak tahu, majikan tak tahu pasal akta kerja. Lepas tu saya kata, ini berkaitan dengan ketidakhadiran. Seksyen 24 ni pasal potongan gaji bodoh. Lepas daripada tu, union tak berani melawan dah. Sebab dia tahu kalau dia nak datang melawan, dia kena equip diri dia dengan that knowledge first. Nampak tak? That's why you need to know the law. You need to know the law. So kalau union bawa undang-undang tunjuk, undang-undang kata macam tu, then kita kena aku tu lah. Betul lah tu, because the law says so. Tapi kalau mana undang-undangnya? Kalau tak ada undang-undang, cakap kan dia sembang kali je. Minta maaf, aku ikut undang-undang, so will you. Because nobody is above the law. Kita cakap dekat staff pula sekarang, I follow the law, so must you, because nobody is above the law. Nampak tak? That's how kita manage. Lepas tu kita kena tahu tentang undang-undang. Very important. Very important. Kalau tidak, nak manage staff macam mana? Kita nak manage boss macam mana? If we do not know the law, we need to know the law. Jadi untuk menghukum, hukuman yang dibolehkan ialah dismissal. Ada seksyen 14 Akta Kerja, demotion dan any other lesser punishment. Okay, tuan-tuan dan perempuan, break pukul berapa ya? 10:30. Lagi setengah jam. Sabar. Saya cakap dengan perut saya sendiri. Sepanjang saya bagi presentation ni, kalau tuan-tuan dan perempuan ada soalan, jangan tunggu, terus interject. Kata nak bertanya ataupun nak minta clarification, jangan tunggu sampai sudah. Sebab takut sampai sudah nanti kita tak cukup masa nak Q&A. Saya nak tunggu balik ya. Sini jam macam lahanan. Kan? Betul. Jadi jangan tunggu sampai sudah. Kalau ada soalan, tanya. Adakah bahasa saya kasar? Tak kan? Bahasa tuan-tuan perempuan lebih kasar lah sebenarnya. Kan? Ada soalan? Cik Hafiz. Soalan, kalau nak jadi ahli union kena tengok gaji kita. Dia kena tengok perlembagaan union tu. Perlembagaan union kata macam mana? Because dalam perlembagaan union kena ada salah satu provision yang kena ada ialah eligibility of membership. Maknanya kelayakan untuk menjadi ahli siapa. So kena tengok perlembagaan ni. Saya pun tak tahu perlembagaan union di KT macam mana. So kena minta kepada union. Kenapa ada yang nak join union ni? Why not? Kalau tak boleh join, buat satu lagi. Sekarang ni, actually ni ramai tak tahu berapa orang diperlukan untuk tumbuhkan union dalam sebuah syarikat. Jadi dah divert sikit. Berapa orang diperlukan untuk tumbuhkan union dalam sebuah syarikat? 7 je tuan-tuan. 7 orang je. Senang kan? Tapi kebanyakan majikan tak tahu, kebanyakan pekerja tak tahu. So majikan yang tak tahu ni, dia layan staff dia macam staff dia tu bukan manusia. Betul? Dia bully, dia tengking, dia apa semua. Staff dia pun tak reti juga pasal hak dia orang. Walau dia orang dengan mudahnya boleh set up union. 7 orang je dulu. 7 orang. Baru-baru ni Kementerian Sumber Manusia dah announce. Dan Parlimen pun dah setuju untuk meneruskan pindaan kepada Trade Unions Act. Kan? Apakah pindaan itu? Dulu, kalau dalam sebuah syarikat, dia tak boleh ada overlap union. Contohnya katalah macam di KT, apa nama union KT? Apa ni? NUCW, National Union of Government. National Union of NUCW, National Union of Corporation Workers. Kan? National Union of Corporation itu bukan in-house kan union. Itu
itu National Union. Katalah staff KT, staff ini saya beritahu awal ni, staff KT non-executive kata, okey kita dah ada NUCW. Jadi sekarang ni kita nak buat satu lagi union tapi in-house. Kesatuan Sekerja Pekerja Koperasi Tentera dia nak buat. Sebelum pindahan tu dia tak boleh buat because dia akan overlap dengan NUCW. Sekarang dengan pindahan ni dia boleh buat. Dia boleh buat satu union, Kesatuan Sekerja bukan eksekutif koperasi tentera. Boleh. Undang-undang akan membenarkan. Kemudian dah lah ada satu kesatuan sekerja kan yang cover non-eksekutif semua. Dari kalangan non-eksekutif pula ada daripada staff non-eksekutif yang daripada katalah finance department. Kita pun nak begini jugalah dalam PT ni. So kita pun pergi register, ambil 7 orang, 7 je register dan set up ad hoc committee untuk establish union Kesatuan Sekerja Pekerja Finance Koperasi Tentera. Dulu tak boleh because dia overlap. Kau dah ada in-house union tu yang dah cover semua. Ini nak buat satu lagi yang memang you are covered. Sekarang boleh. Lepas ni ada 10 union dalam KT. Mantap. Manage lah. Silakan. Itulah kesan daripada pindahan baru-baru ni. Orang ni pindah juga suka kan. Atas kerja punya pindahan tu ada banyak negative impact sebenarnya. Tapi tak tahulah. Kita ikut je lah kan. Sebab nobody is above the law. So that is the law, we have to follow. Right? So tuan-tuan dan perempuan yang bergaji melebihi 4,000 tak boleh claim overtime. Boleh claim tapi majikan tak wajib bayar. But you are still employee under Employment Act. Employment Act kata Section 60 capital A kata apa? Sebab yang itu tak ada exception. Walaupun gaji melebihi 4,000, Section 60A tidak dikecualikan ke atas tuan-tuan dan perempuan yang bergaji lebih 4,000 ni. Apa dia? Di antaranya Section 60 capital A 1A kata 60 capital A 1B kata seseorang pekerja tidak boleh diarahkan bekerja melebihi 8 jam sehari. So kalau bos kata hari ni stay back overtime, kita pun dah cukup 8 jam bos, you cannot force me. I am protected by the Employment Act. Cuba bos baca. Ini bukan saya kata tau, ini undang-undang tau bos. Itu you buat dekat bos. Bila you instruct your staff pun kata bos tak kerti ke baca undang-undang. Dah pindah tak? Bos sekarang ni tertakluk. Saya daripada dulu dah tertakluk. Dia kata, so pukul 8 saya nak balik. Pukul 8 tak, pukul 5 saya nak balik. Dah cukup 8 jam. What can you do? Sebelum pindahan boleh. Kenapa? Because instruction for overtime work is considered as lawful instruction under common law. Common law bukan akta kerja tapi under common law, instruction to do overtime is a lawful instruction. So kalau kaki tangan staff tak nak ikut, tak nak akur arahan untuk overtime walaupun short notice, maka kita boleh ambil tindakan ke atas dia sebab insubordination, ingkar arahan. Kita boleh bagi show cause kat dia. However, pindahan baru-baru ni dia ada satu peruntukan baru. Section 109 kalau tak silap, 109 kalau tak silap saya lah. Tahu apa peruntukan tu kata? Tak apa, sebab kita takkan discuss hari ni. Hari ni bukan pasal tu. Hari ni kita nak cerita benda pasal saya takut tak sempat. Kita ada sampai petang kan, takkan nak sambung sampai malam. So demotion dengan dismissal ni tahu kan? Clear kan? Adakah pernah berlaku di koperasi? Ada yang kena dismiss, kena pecat, kena demote, turun pangkat, biasa kan? Ini ada rasa punishment apa dia? Show cause title. Show cause title is not apa ni? Apa dia? Apa dia? Tak ada increment. Maksudnya dia hilang kelayakan increment. Boleh? Boleh dia anggap sebagai hukuman? Boleh dia anggap sebagai hukuman kecuali kalau memang dia tu staff tu dah berniat, aku suka tahu dia kerja lepas ni aku nak resign lah.
Lepas tu kita pula keluarkan surat mengatakan bahawa kamu tidak layak untuk kenaikan gaji tahunan. Tak apa, memang aku tak nak kerja sini aku. So that becomes a mockery of punishment. Betul tak? Tapi boleh dijadikan punishment, boleh, tak salah. Lagi, apa lagi punishment yang ada? Any other lesser punishment? Okay, it's not punishment. Show cause letter, domestic inquiry DI is not punishment. Dia bukan substantive fairness punya kategori. Ingat tak mula tadi? Dia adalah procedural fairness punya kategori. So kalau kita tamatkan perkhidmatan orang tanpa show cause, tanpa DI ke apa ke, kesalahan apa? Sampai ke mahkamah, mahkamah tanya apa salah laku dia sampai kena pecat ni, sampai kena dismiss ni. Salah laku dia cashier nyarif, dan dia sebagai cashier dia curi, dia gelapkan duit masuk dalam poket dia. So itu salah laku berat ke ringan? Berat lah kan? Jadi bila berat, kita bagi hukuman berat, kita pecat dia. So substantive fairness, adakah that punishment fair to that kind of misconduct? Kita letakkan kepercayaan kita kepada dia sebagai juru wang, betul? Untuk manage wang syarikat, dia pula pergi somlam dia. So kita pun pecat dia. I cannot trust you anymore. Kan? Is it fair untuk pecat? Fair, isn't it? So substantive fairness, tick. So mahkamah akan pergi to second part. Okay, prosedur you nak pecat dia ni macam mana? So kita kata, saya tengok, saya nampak dia curi, saya tunggu cakap ni, kau angkut semua barang aku ni, jalan. Itu prosedur yang saya buat ni hari. Fair ke tak fair? Prosedur fairness, pangkal. So mahkamah kata, mahkamah akan berpihak kepada pekerja. Salah satu syarat tak lengkap. Prosedur kena betul juga. Dia tak boleh hukuman tu saja kena fair, prosedur je pun kena fair. Dan itu yang kita nak belajar hari ni. But anyway, any other lesser punishment, macam mana nak bezakan? Dia gini, pernah dengar istilah ni, security of tenure? Security of tenure ni adalah istilah undang-undang di bawah common law. Maksudnya mahkamah yang cipta istilah ni. Apa maksud security of tenure? Maksudnya ialah setiap pekerja, the moment dia sign dia punya offer letter, kontrak ke whatever ke, maka undang-undang di bawah common law kata pekerjaan dia itu guaranteed by law. Undang-undang menjamin pekerjaan tu ke atas dia. Macam BSN dulu kan, dijamin oleh kerajaan. Ini tak, ini dijamin oleh undang-undang. Dia dapat kerja je, dapat offer, dia sign, dia accept offer tu, maka undang-undang automatik menjamin pekerjaan tu kekal kepada dia. Kekal. Dengan erti kata lain, the moment dia sign accept, majikan tak boleh suka-suka pecat dia, terminate dia, tak boleh. Itu maksud security of tenure. Ada ke menentang ni? Ada lah, betul saya cakap. Undang-undang menjamin pekerjaan seorang pekerja itu kekal dengan majikan itu, dengan beberapa pengecualian. Ada syarat-syarat tertentu sahaja yang menyebabkan jaminan itu terbatal. Tapi in general, seseorang pekerja, macam tuan dan perempuan ni, bekerja dengan KT ni, this pekerjaan tuan dan perempuan sekarang ni, jawatan ni sekarang ni, dijamin kekal di bawah common law principle. Undang-undang menjamin pekerjaan tuan dan perempuan ni. KT tak boleh simply terminate dia punya service. Kalau dia orang terminate, dia kena ikut undang-undang punya syarat. Ada syaratnya baru boleh terminate. Sebab tu ada peruntukan ni dan ada peruntukan ni. Kalau sekarang ni jawatan senior executive, that is your position, that is your employment. Security of tenure principle mengatakan bahawa that position belongs to you and guaranteed by the law. So kalau KT kata, okay, start daripada bulan depan, you tak payah pegang jawatan senior executive, you pegang balik jawatan clerk. Suka-suka je kan, kita bagi jawatan clerk lah start next week, because rasa-rasanya
kelabnya lebih diperlukan daripada eksekutif, eksekutif. So dia punya gaji, benefit apa semua turun ikut kelab. Boleh tak PT buat macam tu? Sebab undang-undang kata tak boleh. Your position is guaranteed, secure. They cannot do that. Simply do that, tak boleh. Ada condition tertentu yang membolehkan. But not simply just kata okay. Atau by next month bos kata, Cik Hafiz, saya rasa saya tak suka lah Cik Hafiz ni, I don't like to see you, so by next month you tak payah datang kerja lagi lah. Boleh tak? Tak boleh, because Cik Hafiz punya position di sini, di KT ni guaranteed. That's what it means. So macam mana nak bezakan hukuman ni dengan hukuman ni? I think you can see already kan. Nampak tak? Kalau yang ini, kalau demote, maksudnya security of tenure dia affected impact, betul tak? Kalau dulu dia senior executive, bulan depan tiba-tiba kena turun jadi eksekutif sahaja, jadi adakah sebahagian daripada pekerjaan dia itu dah hilang? Jawatan itu dulu senior executive, tiba-tiba kena turun jadi eksekutif sahaja ataupun jadi clerk, katakan. Jadi adakah sebahagian daripada pekerjaan, ramuan pekerjaan itu dah hilang daripada dia? Hilang tak? Hilang kan? So that's why kita kata security of tenure dia affected impact sebahagian. Gaji dia dah tak macam eksekutif lagi dah, privilege dia tak macam eksekutif lagi dah. Correct? Kalau di dismissal, in whole, dia terus hilang dah pekerjaan. So security of tenure dia affected in whole, wholly affected. Jadi bila ada peruntukan ni pula, any other lesser punishment, that means what? It means dia punya security of tenure is either not affected or only temporarily affected. That's it. Itu cara kita nak identify apa yang dimaksudkan dengan punishment lesser than 2 ni. Oh, nampak lagi? Tak apa. Kesian tuan-tuan dan puan-puan kan, mengantuk. Saya dah telah diberi isyarat kata boleh lah kalau nak break minum. Tapi saya tak nak bagi.